Okay, jadi hari ini kita nak sembang sedikit tentang jenis-jenis vaksin yang ada di Malaysia pada bulan Februari 2022. Februari 2022. Dalam dunia ni ada banyak, mungkin ada sekarang lebih kurang, mungkin beberapa belas jenis vaksin. Tapi yang ada di negara kita, setakat ini ada lebih kurang 7 jenis vaksin daripada 7 syarikat yang berbeza-beza dari pelbagai negara. Okay. Dan berita terbaru kita tahu bahawa pihak WHO ingin membantu beberapa negara susah seperti Mesir dan beberapa negara Afrika lain untuk menghasilkan vaksin mereka sendiri berdasarkan sistem mRNA. Jadi kat Malaysia setakat ni, kita tengok Malaysia dah keluarkan Clinical Guidelines on COVID-19 Vaccination in Malaysia, 4th edition. Jadi Kementerian Kesihatan dah keluarkan 4 versi guideline ataupun garis panduan untuk para doktor dan juga pengamal kesihatan yang lain untuk menjadi panduan kepada mereka tentang soal-soal berkaitan dengan vaksin. So dia ada 175 muka surat cetakan keempat ni. So setiap beberapa bulan benda ni akan dikemaskini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So kita tengok yang ni. Okay, so kita boleh tengok yang ni. So yang terbaru keluar pada bulan Oktober 2021. Oktober 2021. So lebih kurang 4 bulan lepas. Jadi dalam perubatan ni kita sentiasa kena update sebab dia macam teknologi juga, setiap beberapa bulan ada update dan benda tu jadi baru dan kita jadi outdated kalau kita tak baca benda-benda yang terbaru. Jadi itu realitinya dalam perubatan. So setiap minggu, setiap hari ada perkara baru dalam dunia perubatan, jadi kita kena update. Tapi kita tak mampu nak baca setiap hari banyak-banyak perkara, jadi kita kena harapkan setiap beberapa bulan sejumlah pakar akan bersama-sama, mereka akan meringkaskan atau membuat summary apa yang perlu diketahui oleh para pengamal perubatan di kalangan bukan pakar dan juga di kalangan pakar. Okay. So kita nak bincang sedikit tentang apa vaksin yang ada dekat Malaysia ni. Okay. Apa vaksin yang ada di Malaysia. So setakat ini so kita tengok ni ditandatangani oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. So Director General Health of Malaysia. Okay, kalau masih ingat sebelum beliau ni kita ada Dr. Ismail Merican dan sebagainya. Di sebelum ni kita pakar DG ni seorang pakar perubatan dalaman, internal medicine specialist, lebih tepatnya gastroenterologist, pakar bahagian perut dan sebagainya. Seorang pakar gastroenterologi Dr. Ismail Merican. Tapi sekarang kita ada Dr. Nur Hisham yang merupakan seorang pakar bedah. Tapi ini bukan beliau yang sediakan, beliau hanya tanda tangani mukadimah je. Sebab kandungan ni dihasilkan oleh sejumlah pakar. So kita boleh tengok contributors pakar kanak-kanak kardiologi, pakar jantung kanak-kanak, pakar sakit sendi, juga ada ni seorang ahli farmasi, pakar penyakit berjangkit, infectious disease specialist dari Kelantan. Kita ada pakar perubatan kecemasan daripada Ipoh. Kita ada pakar sendi daripada Melaka, Dr. Chong Wee Cheng. Macam-macam lah. Kita ada pakar sakit puan, ada pakar sakit orang tua, geriatrician. Kita ada pakar cancer, clinical oncologist, dan kita ada pakar penyakit berjangkit dalam kanak-kanak, Dr. Fong. Kita ada pakar penyakit darah, Prof. Dr. Gan Gin. Dan ramai lagi pakar. Kalau nak baca satu-satu ni, tuan-tuan perempuan boleh baca dan semak sendirilah. Semua maklumat ni ada dekat internet, boleh download. Semua pakar berapa puluh pakar daripada pelbagai hospital dan swasta dan juga kerajaan di seluruh Malaysia dan juga daripada pelbagai badan yang lain.
So terlalu panjang kalau nak dibaca satu-satu. Cuma kita nak sembang hari ini tentang apakah jenis-jenis vaksin yang ada di Malaysia. Okay. Ada pelbagai vaksin yang ada kat Malaysia. Dan bila kita faham perkara ini pun, kita boleh sedikit sebanyak boleh mungkin menolak sedikit, kan? Menolak hujah orang-orang yang percaya konspirasi dan mengatakan bahawa ini semua satu konspirasi. Sebab ini bukan hanya melibatkan satu syarikat, Dia melibatkan pelbagai syarikat di pelbagai negara dan tak ada siapa yang boleh menghalang sesiapa untuk menghasilkan vaksin kalau mampu. Kan? Sebab ini satu pelaburan sebenarnya, dia macam perniagaan. Dan nak menghasilkan vaksin ni dia ada risiko dia. Risiko dia antaranya ubat tu tak cukup berkesan. So bila tak cukup berkesan ataupun banyak kesan sampingan menyebabkan jadi boleh rugi, pelaburan tu boleh rugi. Kita boleh habiskan beratus juta ringgit tapi akhirnya tak berbaloi, kan? So itu satu risiko yang perlu diambil oleh mana-mana pihak yang mahu memperkenalkan satu-satu vaksin. Yang dia bukan satu yang murah, melibatkan biasanya ratus juta dolar. Jadi satu kajian yang mahal, satu kajian dan proses yang mahal, satu pelaburan yang mahal, bukan satu benda yang murah, kan? Jadi kita tengok dekat dunia ni, yang kita ada dekat Malaysia sekarang, kita ada Pfizer, okay? Nama vaksin ni Pfizer-BioNTech, nama dia Comirnaty daripada syarikat Pfizer di USA. Okay, kita ada Moderna Biotech dipanggil Spikevax daripada syarikat Moderna, juga daripada Amerika Syarikat. Kita ada Coronavac daripada syarikat Sinovac di China. Kita ada Covilo daripada Sinopharm, juga daripada China. Kita ada Chadox-1S, okay, daripada AstraZeneca, syarikat AstraZeneca yang berpusat di United Kingdom dan lain-lain. Kita ada kita ada Ad26-CoV2S daripada Janssen, daripada Johnson & Johnson, yang buat shampoo, sabun dan sebagainya tu. Syarikat tu pun berada di US, dia ada hasilkan dia punya vaksin juga. Lepas tu kita ada Convidecia CanSino Bio. Okay, CanSino Bio. Secara peribadi saya ada pengalaman dengan 1, 2, 3, 4. Empat-empat ni saya pernah terlibat, sama ada menyucuk, okay, ataupun mengambil keizinan, consent untuk memberi suntikan, kepada pelbagai manusia di pelbagai negeri. Saya pernah bekerja di pusat-pusat vaksin di Perak, Kedah, Selangor, KL, Negeri Sembilan. Okay, jadi adalah sedikit pengalaman melihat pelbagai jenis manusia yang mendapat vaksin dan mencucuk manusia juga vaksin. So di kalangan orang Melayu, Cina, India, orang asli, orang Arab, orang Bangladesh, Nepal dan pelbagai negara yang lain. Jadi macam-macam pengalaman kita dapat. So kalau kita tengok dari segi jenis jet vaksin, Pfizer dan Moderna dipanggil vaksin di jenis mRNA. mRNA ni satu teknologi yang lebih baru, yang baru beberapa tahun ni lah yang kita mula nak tahu tentangnya. Okay. Sinovac, Coronavac dan juga Covilo ni, dia punya vaksin adalah jenis virus yang tak diaktifkan. Kemudiannya yang daripada Chadox-1, Ad26, Convidecia, ni semuanya adalah jenis viral vector. Dia viral vector, dia satu vektor benda macam pengangkut kepada virus lah. Viral vector. So dari segi jumlah dos, semuanya 2 dos kecuali Janssen dengan syarikat CanSino Bio punya syarikat punya hasil. Ini satu je. Biasanya kita bagi ke orang asli. Kat orang asli, kalau kita masuk kampung orang asli, kita bagi 1 dos je supaya senang. Tak payah nak bagi 2 dos apa semua. So kita bagi jenis CanSino Bio ni. Dari segi jarak, Pfizer ni dos pertama ke dos kedua sekurang-kurangnya 3 minggu. 3 minggu. Moderna 4 minggu. Sinovac pun 3 minggu. Covilo 3 minggu. Kalau untuk Chadox-1 ni lebih kurang 1 hingga 3 bulan. Yang ni tak ada masalah lah, sebab dua-dua ni daripada Janssen dan juga daripada CanSino Bio ni dia 1 dos je, so tak ada isu lah nak dos kedua. Dari keberkesanan, daripada kajian-kajian dilakukan, setakat ni yang paling berkesan adalah Pfizer, 75%. Effectiveness dia, efficacy dia 95%. Moderna 94%. Sinovac
bergantung pada kajian, ada yang 50 hinggalah 91%. So seterusnya Covilo 78, 62 hingga 90, AstraZeneca 67% dalam Janssen, dan Sanofi 66%. Okay, dari segi simpanan, kita simpan yang ni boleh simpan selama 6 bulan dalam suhu negatif 60 hingga negatif 90 darjah Celsius. Okay. Kalau selama sebulan, kita boleh simpan dalam 2 hingga 8 darjah Celsius. Okay. So yang ni seterusnya pun saya tak perlu sebut satu-satu lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kalau berminat, ini pun mungkin tak relevan sangat untuk orang awam, sebab ini sekadar memberitahu tentang kompleksnya kita nak menyimpan sebahagian atau semua vaksin-vaksin ni. Jadi kalau kita tengok yang 2 hingga 8 ni ada kelebihan dia lah kan. Yang 2 hingga 8 berbanding dengan yang negatif 60 ni, kelebihan dia adalah di sudut lebih mudah untuk disimpan, lebih mudah untuk diangkut dan sebagainya. Sebab yang ni negatif 60, negatif 90 hingga negatif 60 ni lebih leceh lah kan. Lebih leceh dan lebih mahal kosnya kalau kita nak angkut ke sana sini. Sebab nak capai hingga negatif 60 hingga negatif 90 tu bukan senang banding dengan yang 2 hingga 8 darjah Celsius ni. Dari segi kelulusan di pelbagai negara, Pfizer paling banyak lah diluluskan di 97 negara, okay, dan telah dikaji dalam 27 kajian di 15 buah negara. Okay. Moderna 69 negara meluluskan, telah dikaji dalam 25 kajian di 6 negara. Okay. Sinovac 39 negara. Okay. Covilo 60 negara meluluskan dia. Okay. AstraZeneca 121 negara. So dari segi ranking paling banyak diluluskan sebenarnya adalah AstraZeneca daripada UK ni. Dan 39 kajian telah dilakukan di 20 negara. Janssen punya hasil, syarikat Janssen ada dia punya produk dia diluluskan di 60 buah negara. Sanofi di 8 buah negara. Okay. So ini setakat ini sebenarnya taklah terlalu updated 20 Ogos 2021, tapi seingat saya dia masih relevan hingga sekarang, Februari 2022. Setakat ni saya rasa masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih 7 yang kita guna di Malaysia ni lah. Yang lain-lain saya tak dengar lagi lah orang guna. So dan biasanya kalau di kerajaan kita boleh dapat mana-mana ni lah, Pfizer, tengok tempat ada, boleh dapat Pfizer, ada tempat Sinovac, ada tempat AstraZeneca, ada tempat Janssen, ada tempat Sanofi. Tapi secara umumnya kerajaan boleh kata mungkin lebih menuju kepada Pfizer lah, sebab Pfizer paling berkesan, dan juga Pfizer mungkin antara yang dari segi berkesan dan juga kurang kesan sampingan, mungkin Pfizer kurang sikit dia punya isu setakat ni. So itu sahaja setakat ni mukadimah asas kepada vaksin-vaksin yang digunakan di Malaysia. Lain kali kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.